Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan 3 akan menerangkan tentang kajian kami yang bertajuk Prinsip Kesopanan dan Kesusilaan. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Prinsip kesopanan dan kesusilaan menggariskan bahawa setiap rakyat Malaysia hendaklah bersopan santun dan bersusila dalam kehidupan seharian mereka. Prinsip ini bertujuan untuk melahirkan individu dengan kesedaran moral yang tinggi sebagai jaminan untuk membina suasana masyarakat yang aman damai. Namun belakangan ini, dilihat masyarakat semakin tidak beradab, khususnya golongan muda. Buktinya, pada hari ini semakin banyak berlaku kes salah laku disiplin di sekolah. Senario ini seolah-olah membuktikan bahawa para pelajar sekolah kini tidak lagi ada kesedaran tentang penghayatan dan pengamalan tata susila yang tinggi dalam kehidupan mereka. Masalah disiplin acap kali menjadi isu utama di sekolah, sama ada melibatkan pihak luar atau dalam kalangan pelajar sendiri. Persoalannya, mengapakah masalah disiplin masih berleluasa dari generasi ke generasi? Oleh itu, masalah disiplin dalam kalangan pelajar menjadi fokus utama kami dalam mencungkil isu ini. Objektif kajian kami adalah untuk mengkaji tahap kesedaran para pelajar dalam mengamalkan prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan seharian. Selain itu, untuk mengukur tahap penghayatan prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam kalangan pelajar. Di samping itu, untuk mengenal pasti isu dan masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah yang berkait dengan prinsip kesopanan dan kesusilaan. Komuniti pilihan kami ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Nasrul Malaysia yang bertempat di Kampung Alulintang, Besut. Responden kami terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan 6 sekolah tersebut. Metod ini dapat memberi maklumat yang lebih terperinci terhadap pendapat komuniti mengenai rukun negara yang terakhir, iaitu kesopanan dan kesusilaan yang sepatutnya diamalkan di negara kita. Berdasarkan kajian yang kami lakukan, kami telah menggunakan 2 kaedah pengumpulan data, iaitu temu secara bersemuka dan juga tinjauan melalui Google Form. Dalam tebual yang kami lakukan, kesimpulan yang kami perolehi ialah 60% daripada responden memahami prinsip kesopanan dan kesusilaan, manakala 40% lagi responden pula adalah sebaliknya. Selain itu, dalam tinjauan Google Form, kami juga mengenal pasti terdapat sebilangan kecil pelajar pernah memasuki bilik disiplin kerana terlibat dengan masalah disiplin, tetapi ada sebilangan besar yang mematuhi peraturan sekolah. Nilai yang diperoleh daripada isu yang dibincangkan ialah nilai bertanggungjawab. Kita hendaklah menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pelajar, iaitu belajar bersungguh-sungguh dan mengabaikan aktiviti-aktiviti yang tidak mendatangkan faedah seperti vandalisme, merempit dan sebagainya. Seterusnya, nilai sopan santun. Jadi, sebagai seorang pelajar yang ingin menuntut ilmu, haruslah menjaga tingkah laku dan adab seperti menghormati guru, menolong rakan-rakan, mematuhi peraturan sekolah dan sebagainya. Dengan itu, masalah disiplin dalam kalangan pelajar dapat diatasi sepenuhnya jika nilai ini diamalkan oleh setiap individu di sekolah. Selain itu, nilai berdisiplin merupakan satu elemen yang penting perlu ada dalam jiwa setiap pelajar untuk menjaga kelakuan supaya tegas dengan diri sendiri agar tidak melakukan gejala terkutuk seperti membuli. Di samping itu juga, nilai keprihatinan ternyata juga perlu ada dalam nurani murid seperti menasihati rakan-rakan yang lain agar masalah disiplin seperti buli dapat dibendung dengan lebih awal sebelum makin membara. Salah satu solusi yang efektif untuk menyelesaikan isu-isu yang telah dibincangkan adalah dengan menjadi rakan kongsi yang sedia mendengar masalah rakan-rakan. Hal ini kerana saya percaya bahawa setiap insan mempunyai masalah tersendiri yang perlu diluahkan kepada seseorang yang boleh dipercayai. Menurut kajian pakar psikologi, jika seseorang itu memendam sesuatu masalah, mereka akan lebih cenderung
untuk mengalami penyakit mental seperti depresi dan anxiety yang boleh membawa kepada kecederaan kepada diri sendiri. Fungsi rakan kongsi inilah dapat mengelakkan perkara tersebut berlaku. Sudah terang lagi bersuluh, pendapat dan penyelesaian yang diberikan oleh rakan kongsi mampu mengubah kehidupan seseorang sekaligus tanpa disedari turut dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Selain itu, pelajar boleh menasihati rakan untuk sentiasa bermotivasi di samping memberi impak positif dalam hidup mereka. Apabila rakan dilanda kebimbangan, pelajar boleh menasihati rakan dengan kata-kata yang murni tanpa menyakiti sekaligus dapat menarik rakan daripada terlibat dengan aktiviti tidak berfaedah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain umpama sebuah bangunan, sebahagiannya mengukuhkan sebahagian yang lain. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuntasnya, wajarlah interaksi menjadi paksi dalam hidup bermasyarakat untuk mengangkat nilai kesopanan dalam diri. Seterusnya, individu yang mempelajari subjek etika dan peradaban di sekolah boleh memupuk kesedaran dalam diri mereka terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku dalam masyarakat kini. Ini akan mendapat perhatian seseorang individu itu untuk mahu membawa transformasi sosial dalam masyarakat dan juga membantu dalam mendidik masyarakat tentang kepentingan hidup harmoni tanpa persekitaran. Bahagian terakhir dalam kajian ini mengandungi rumusan dan kesimpulan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, jelaslah pada kita betapa penting dan besar prinsip rukun negara, kesopanan dan kesusilaan bagi kalangan masyarakat setempat dan sekolah dalam menentukan kemakmuran dan kesejahteraan sesebuah negara. Saya yakin yang prinsip rukun negara, kesopanan dan kesusilaan akan menghasilkan negara yang maju dan kaya dengan adab kesopanan.